Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, ini dia jawapan dalam kenyataan ataupun ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Convention PKR di negeri Perak sebentar yang sedang berlangsung sekarang ini, sahabat semua, menjawab hujah-hujah hipokrit Perikatan Nasional ya, menunjukkan kejahilan pembangkang PAS dan Bersatu dan juga kedangkalan otak mereka, sahabat-sahabat semua. Berbagai isu dimainkan menyerang Perdana Menteri kita. Bahasa yang digunakan katanya kencing menipu, begitu bodoh dan bangangnya. Soal gaji dipersoalkan, tapi boleh pula orang yang tidak berbuat apa-apa. Duta khas bertaraf menteri menerima gaji, makan gaji buta, boleh pula seperti itu. Jadi sahabat semua, saya mau membawakan Anda untuk mendengar pencerahan ataupun jawapan daripada Perdana Menteri. Ya, soalan ataupun fitnah-fitnah daripada pembangkang, daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita bersama menonton video ini. Mempersilakan. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saya Menteri Besar, Saudara Syahrani, dari Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan-rakan pimpinan dari Keadilan, UMNO dan Barisan Nasional MCMIC, DAP, Amanah dan rakan-rakan bebas pun ada, dan saudara-saudari yang dirahmati sekalian, saya ucap terima kasih kepada Ketua MPN yang baru, Saudara Mak Khairul Amri, dan Jawatankuasa MPN yang menganjurkan majlis, dan saya hargai kehadiran rakan saya Datuk Seri Syahrani dan pimpinan Barisan Nasional yang dapat padu dan padat hadir bersama-sama. Dan tentunya istimewa kepada sahabat-sahabat dalam Pakatan Harapan yang setia melalui liku-liku perjuangan pahit getir bersama sebagai rakan dan sahabat setia DAP dan Amanah yang bersama. Terima kasih banyak. Saudara-saudari, konvensyen ini diadakan di negeri-negeri dengan maksud untuk menggilap semula perjuangan kita. Kita dalam hidup ini sentiasa harus diperingatkan. Sebab itu bagi orang Islam, solat 5 kali sehari. Supaya jangan lupa tanggungjawabnya kepada Allah SWT. Artinya, kealpaan dan kecuaian itu akan mengundang malapetaka. Apalagi bila kita pegang tampuk kekuasaan bersama rakan-rakan. Kekuasaan itu juga ujian. Keperitan terhumban di penjara atau di jalanan juga keperitan, ujugan. Tapi lebih ramai yang lulus tak kala diuji semasa berhempas pulas berjuang, tetapi gagal ditapuk kekuasaan. Sebab itu, saudara harus sedar dan insaf bahawa perjuangan itu, ingat, apa dia perjuangan? Perjuangan adalah perlaksanaan kata-kata. Meminjam nukilan puisi W.S. Rendra. Perjuangan bukan lontaran kata-kata, tetapi perlaksanaan kata-kata. Itu yang kalau dalam Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Bicara
Jangan kamu bicara yang tidak kamu lakukan. Jadi convention ini sebenarnya memperingatkan kita. Asas kita adalah asas perjuangan. Bangkit kita adalah bangkit dari derita, bangkit dari kepayahan, bangkit kerana cita-cita dan idealisme. Apa dia cita-citanya? Membetulkan kesilapan, menentukan bahawa kuasa itu adalah amanah, untuk melaksanakan dengan ikhlas, dengan jujur, menolak kerakusan, kebejatan, rasuah dan penyelewengan. Dan ini harus kita lakukan. Kalau orang tanya, Anwar, apakah yang kamu rasa banggakan sedikit tentang kejayaan dalam kerajaan Madani sekarang? Bersama dengan TPM Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fadilah dan rakan-rakan Antirilog dan pimpinan DAP, Mat Sabu dan pimpinan Amanah, PH bersama dengan BN, JPS, JRS. Apa yang kita rasa catat permulaan yang baik? Ialah pengurusan governance dan tata kelola. Sekarang orang tidak anggap bila lantik seorang itu sebagai Menteri Besar atau Menteri Kewangan atau Perdana Menteri, itu kesempatan dia untuk memunggah kekayaan untuk beliau, anak isterinya. Dan ini tidak akan diizinkan, bukan oleh saya sebagai, oleh seluruh pimpinan kerajaan Madani sekarang ini. Tidak mengizinkan kuasa diperalatkan untuk mengkayakan. Ya. Dan ini bagi kita, kalau tanya kekuatan, yang tak boleh disaingi oleh pembangkang sekarang. Ya. Pembangkang, masa mereka berkuasa, budaya kaut mengaut itu biasa. Sebab itu saudara, dia cukup sakit hati bila kita sebut tata kelola. Apakah istilah yang paling tidak disenangi oleh pembangkang? Tata kelola, governance. Kerana tata kelola itu termasuk perlawanan terhadap salah guna kuasa dan rasuah. Ini ujian besar bagi kita. Sebab itu dalam Jemaah Menteri di kalangan pimpinan kerajaan perpaduan, kita memantau apakah kita berjaya sepenuhnya. Belum. Di peringkat baik politik, baik penjawat awam, agensi kerajaan, badan penguat kuasa harus diteliti. Kerana saya mewakili pandangan yang mengatakan bahawa rasuah itu memang sistemik dalam negara kita. Dan kalau kita tahu sistemik, mana sudah menjalar akarnya kepada banyak jentera, maka kita harus pantau dan bertindak dengan keras dan tegas. Ini maknanya reformasi. Effecting reform, in uridu illa al-islah mastata'tu. Itu maknanya daya upaya membawa perubahan pada betulkan pimpinan dulu. Bagaimana kita boleh bicara soal kebersihan di bawah kalau di atas itu memunggah kekayaan sesuka hati? Dalam perdebatan parlimen, rakan-rakan kita ada Likang dari sini, Kesaban ada, Komeng ada, Cencung ada, mana lagi ahli parlimen lagi? Dan Kuala Kangsar dan Bukit Gantang ada, selain daripada jual ikan. Perbahasan itu tidak menjurus ke situ. Mereka elak bicara soal itu. Padahal negara ini harus dikejutkan untuk ingat bahawa kalau nak selamatkan Malaysia ini, kita selamatkan sistem pengurusan dan pentadbirannya. Dan sebab itu, saudara, dalam keadilan khususnya, harus akui dan terima kenyataan
Bahawa kita mampu lakukan itu kerana kesetiaan padu oleh rakan-rakan kita dalam DAP dan amanah dalam Pakatan Harapan. Dan jangan izinkan ada unsur untuk memecahkan, wujudkan tembok-tembok di kalangan kita. Dan dalam pengalaman kita dalam kerajaan perpaduan madani ini, kita lihat umpamanya persahabatan, kesetiaan, muafakat yang luar biasa yang terjalin dengan pimpinan, khususnya Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, dan kita harus akui dan pertahankan jalinan kerjasama ini. Saudara-saudari, mengapa saya katakan pengurusan kerajaan, tata kelola ini penting? Kerana bila kita ada pimpinan, negara ini sudah kuat, 2/3 kursi parlimen, kita tanya untuk apa? Kita bukan kuat, untuk apa kita kuat? Untuk stabil. Stabil untuk siapa? Stabil untuk negara dan rakyat. Bukan stabil untuk cari kesempatan dan kepentingan kita. Dan bila negara stabil, yang perlu kita lakarkan dasar yang jelas. Sebab itu Malaysia, kita akui ada sumbangan dan jasa-jasa pimpinan terdahulu. Ada orang menganggap bahawa UMNO ini seolah menafikan semua. Tak benar. Malaysia tak boleh tegak sekarang tanpa pengasasnya. Kemajuan tidak boleh dicapai sekarang kalau tidak ada langkah-langkah awal. Kita tidak pernah nafikan. Yang kita mahu ingatkan ialah keterlanjuran itu mesti dibetulkan. Kesalahan itu mesti diluruskan. Dan ini cabaran kita. Tetapi bezanya sekarang ialah kita gunakan peluang stability politik itu untuk menetapkan dasar-dasar yang jelas. Kalau orang tanya di Malaysia atau luar negara, apa dia pelan perindustrian kita? Kita jelaskan. Apa keutamaan dalam perindustrian kita? Kita jelaskan. Bagaimana kita nak mengangkat semula keupayaan bidang teknologi makanan? Kita jelaskan. Bagaimana dengan transformasi digital? Kita huraikan. Bagaimana tentang dasar tentang semikonduktor? Kita jelas. Orang datang itu dengan penjelasan dasar, kemudian untuk kita lakukan tindakan sebaik mungkin. Dan sebab itu, saudara lihat umpamanya, kalau Malaysia ini dah jadi semiconductor hub untuk rantau ini. Kemudian, kita nak ke depan dari segi teknologi hijau. Maka, Perak menerajui bila ada KGIP, kita ada high-tech, teknologi hijau pertama di rantau ini di Krian. Dan di bawah pimpinan Menteri Besar, umpamanya, kelulusan untuk melaksanakan program raksasa KGIP ini memecah rekod dalam negara kita dalam kepantasan dan kecekapan memberikan kelulusan untuk melaksanakan KGIP ini. Jadi ucap tahniah kepada saudara-saudara ini. Nampak kekal betul besar. Jadi saudara yang saya muliakan, itu saya nak bagi contoh. Tentunya konvensi ini bukan sekadar nak menerangkan dasar-dasar kerajaan. Tapi saudara harus ingat, base kita dalam keadilan ini mesti diperkukuhkan. Mesti diperkukuhkan. Saya malah menegur menteri-menteri kita juga. Betul, tugas utama di kementerian. Tapi jangan lupa, tak seorang pun boleh diangkat menjadi menteri atau exco kalau tidak ada kekuatan asas parti yang mendukung kita. Jadi tanggungjawab kita juga membina kekuatan itu. Bagaimana kita bina kekuatan? Turun ke bawah. Turun menggilap semangat mereka. Bahawa parti ini bukan parti hanya mencari rezeki. Parti ini bukan hanya parti yang dinilai kerana dapat projek atau tidak. Parti ini kuat bukan kerana ada beri saham atau tidak. Kerana kalau itu dipilih, maka saudara salah pilih parti.
Parti ini tegak atas prinsip perjuangan membela nasib rakyat terbanyak, dan itu mesti dipertahankan. Kita punya pengalaman hiruk pikuk dalam perjuangan, dan kita lihat umpamanya sebagian pimpinan yang hilang kesabaran kerana perebutan harta takhta, tetapi kerana sikap yang tidak sabar dan tamak haloba, harta pun terlepas, takhta pun terkucundang. Ini pengajaran kepada saudara. Tidak sabar dan tidak punya disiplin. Berjuang mesti kerana ada kursi. Hilang kursi, bagi dia mesti meninggalkan parti. Ini juga saya bincang tadi dengan Menteri Besar terkait juga dialami oleh parti-parti yang lebih lama daripada kita, punya pengalaman yang sama. Sebab itu semua ahli, termasuk ahli baru dan di kalangan anak muda dan mahasiswa, mesti dilatih dan gilap semangat mereka bahawa hidup ini bukan dinilai dari segi hanya harta ataupun dengan pengaruh, tetapi mesti dengan semangat dan cita-cita. Mesti dipupuk dengan nilai yang luhur. Sebab itu kalau saudara lihat negara madani, konsep madani itu dia tidak hanya bicara soal kemampanan ekonomi atau pemerkasaan budaya, tapi terasnya adalah nilai. Kerana kita manusia, manusia itu diukur dari segi nilai manusiawinya, karamah insaniyah, dan Allah angkat darjat manusia itu. Allah exalted the children of Adam. Walaqad karramna bani Adam, itu angkat darjatnya kerana kemanusiaannya, kerana keimanannya, akhlaknya, nilainya dan roh manusiawinya yang kadang-kadang hilang. Sebab itu sudah lihat orang canang dalam politik ini benci. Saya baca puisi, dia hilang, kecintaan tidak ada. Dengar bersyarat benci saja. Dia penyakit sebenarnya. Orang-orang ini penyakit jiwa. Dia tidak tahu kasih sayang. Benci sesama sendiri, benci dengan kaum lain, benci dengan agama lain, benci dengan keturunan lain. Kerana apa? Kerana hilang roh kemanusiaannya. Tidak peduli sama ada dia pakai pakaian Melayu atau jubah Arab, yang pentingnya itu hati nuraninya, nilai yang diterapkan. Bagaimana boleh dalam sistem dan negara kita, apalagi kemanusiaan ini, dengan pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai warna, kita boleh pilih untuk hina orang. Orang asli yang jadi ahli, dia bukan pilih dilahirkan begitu, Melayu atau Cina atau India, tidak dipilih dilahirkan begitu, ditakdirkan begitu. Sebab itu Quran menjelaskan betul, yang diangkat itu anak cucu Nabi Adam, maknanya kemanusiaan itu diangkat, bukan kaumnya, bukan warna kulitnya, bukan keturunannya. Dan tanggungjawab kita itu untuk kenal dan menghormati dan memuliakan li ta'arafu, untuk appreciate one another, not just to tolerate one another, but to appreciate the differences. Bagi saya keistimewaan, mana ada negara seperti Malaysia ini, pelbagai kaum, betul, Melayu, bahasanya, agama Islamnya, hak keistimewaannya Raja-Raja Melayu sebagai asas dan kekuatan, itu telah disepakati. Dan bahasa Melayu sekarang bahasa serantau yang besar, 300 juta orang. Sudah pergi Indonesia, saya pergi di Indonesia, semua lain kena pakai alat terjemahan. Saya tak perlu, kerana pidato presiden itu dalam bahasa kita. Saya bicara, Tuanku Sultan Brunei atau Perdana Menteri Singapura ataupun Presiden Indonesia, dia dengar, tidak perlu terjemah. Itu kekuatan kita serantau.
anak Cina atau anak Melayu yang menguasai bahasa Cina akan tahu bahawa kekuatan bahasa Cina sekarang ini bukan bahasa suku kaum orang Cina di sini saja, tetapi bahasa ekonomi yang penting di rantau ini. Dan akan menguasai satu peradaban dan tamadun yang boleh memperkaya kita bersama. Seperti mana kita belajar daripada sirah Rasulullah SAW, daripada sejarah dan legacy dan turaf, legacy Islam yang besar itu, kita boleh timba pengalaman dari peradaban Cina lebih 2000 tahun itu. Apa ada pengajaran dari Romance of Three Kingdoms? Ya. Atau Journey to the West? Atau apa lagi yang penting, Lung Yu, karya besar, filsuf, pemikir agung, Confucius. Kalau kita berdebat dalam masa sama-sama jahil, yang ditanam hanya kebencian, cuba tanya dia. Bila saya sebut Confucius baru ini, ada penceramah pembangkang, dia kata ini tengok Anwar, dia samakan Islam dengan Confucius. Cuba tanya dia, kamu dah baca ke Confucius? Kamu tahu tak apa ajaran dia? Di mana ajaran dia yang bertentangan dengan faham kamu? Dia akan jawab, tak tahu. Jadi dia debat atas nama kejahilan. Dan orang yang angguk itu pun sama-sama jahil. Sebab itu saudara, kita bicarakan soal pencerahan. Mengapa saya sengaja di tiap belanjawan itu, selain pada Quranul Karim dan hadis dan pemikir-pemikir Islam agung, saya masukkan juga Confucius, saya masukkan juga Tirukkural. Itu karya besar peradaban India Selatan dari kalangan masyarakat Tamil. Dan hujah-hujah itu akan membantu kita. Ini pendekatan kita yang saya sebut dalam keadilan ini, pencerahan. Jangan kita dialog atas kejahilan. Sebab itu kalau sudah dengar ucapan belanjawan, apa dia? Dia marah. Dulu pasal Perdana Menteri pakai capal. Kemudian sekarang Perdana Menteri pakai songkok sengit. Itu style saya. Dan bagi saya fikir smart macam tu. Ya. Kau tengok kalau filem-filem P. Ramlee dulu semua songkok sengit. Tengok Tunku Abdul dulu songkok sengit. Tengok Tun Razak dulu songkok sengit. Jadi dengar sekarang ni, semua pemimpin UMNO dulu songkok sengit. Itu jadi isu dia. Kerana apa? Kerana dangkal ilmunya. Dangkal, cetek pemikirannya. Kerana tak tahu macam mana nak bahas ucapan belanjawan. Nak bahas. Ini yang berlaku. Kemudian, kalau hujah sekalipun, ya, bangkitkan. Oh, Perdana Menteri tak ada gaji. Macam mana nak boleh hidup? Ya, kamu ingat, aku ni bapa perasuah seperti kamu. Ya. Hidup dengan belanja ratusan ribu ringgit sebulan pun tak cukup. Saya ambil allowance ahli parlimen. Azizah ada allowance ahli parlimen. Cukup. Ada rumah, ada kenderaan. Pergi mana-mana, kenderaan dan pengangkutan kerajaan. Saya bukan sewa pesawat. Semua hak kerajaan. Dia cukuplah. Saya nak bagi mesej. Puluhan tahun kita bertarung. Masuk penjara, keluar penjara, kadang pukul setengah mati. Dah jadi Perdana Menteri. Jadi contoh yang baik, khidmat sebaiknya. Saya nak bagi mesej. Boleh jadi Perdana Menteri kalau tak ambil puluhan ribu. Menteri-menteri masih dipotong 20%. Walaupun gaji penjawat awam kita naikkan kerana tidak ada naik selama 12 tahun. Dan ramai penjawat awam di peringkat rendah ini gajinya terlalu rendah. Dan kita prihatin. Sebab itu saya buat gaji minimal itu RM1,700. Oh, banyak pembangkang
Yang konon bila di kampung, hidup Melayu, kita pejuang Melayu. Kita Islam, nak tegakkan Islam. Hei, kalau apa lesing. Bila depan di bandar, di parlimen, dia pertahankan T15. Dia jadi pejuang bagi orang kaya. Dia tegur, ini macam mana tak sedia nak naikkan gaji. Bukan gaji 4,000, 1,700 pun kamu tak boleh setuju. Orang nak menterkedarah macam mana? Oh, ada pula yang katakan, mana cukup 1,700? Ya, masuk kamu perintah, RM10 kamu tak naikkan. Gaji penjawat awam RM10 pun kamu tak naikkan. Sekarang kamu cakap banyak, pergilah. Tak boleh terima macam tu jabatan. Ya. Sebab itu ingat saudara. Saudara bertanggungjawab, ingatkan pimpinan kita. Ingatkan pimpinan kita di negeri dan persekutuan. Nak buat sebaiknya, sedaya upaya, buat sekarang masa kita perintah. Jangan jadi macam beberapa orang yang bebal. Bebal lepas dah pencin. Atau bebal lepas dah berhentikan. Ini tak kena, yang ni tak kena, ya tak buat itu lagi. Kita kena tolong Melayu. Yang hang kerja puluh tahun ni hang pasal tak tolong. Ya. Dia tolong Melayu. Tolong Melayu mana? Melayu anak aku. Melayu mana? Melayu bini aku. Melayu mana? Melayu kroni aku. Bagi kita Melayu ni Melayu rakyat terbanyak. Dan sebab itu pendekatan kita, saya katakan need based. Kemiskinan tegar. Apakah dia itu orang Iban di Kapit? Atau orang India di Sungai Siput? Atau Cina di pinggir Kepung? Atau Melayu yang ramai? Atau orang asli? Salute orang asli. Kita cuba selesaikan semua. Sekarang ni nak cakap apa? Apa yang boleh nak cakap oleh orang Bersatu dan PAS? Masa kamu perintah, apa program kamu basmikan kemiskinan tegar? Masa kamu perintah 33 bulan, mana suara kamu untuk bebaskan masyarakat yang miskin dan terdera? Sekarang dibangkitkan. Sebab itu saudara, kita kena jawab. Jangan slogannya lawan tetap lawan, tapi lawan-lawan lembab setengah mampus. Sebab itu lawan tetap, lawan dengan jawab. Jangan lawan sama Sri. Orang tanya dulu, pasal apa kami banyak lawan dalam parti ini? Datuk Seri kata lawan tetap lawan. Jadi sudah kena ingat ya. Isu ini sebab tu kursu-kursu penerangan saya percaya tadi pimpinan pemuda, wanita dan pimpinan pusat yang berucap tadi tolong sampaikan, kita kena jawab hujahnya. Apakah kita sudah perfect? Tidak. Kita harus perbaiki lagi. Tetapi kadang-kadang sentimen VN ini sentimen kebencian. Ada mek-mek 2-3 orang ni umpamanya. Dia saya sebut, katalah kes baru ni yang terakhir. Datuk Seri Najib buat kenyataan. Saya meminta maaf atas apa yang berlaku lewat MDB dan sebagainya. Saya Perdana Menteri. Saya bapa Perdana Negara. Orang cakap macam tu saya nak buat apa? Saya kata kita terima baiklah. Oi, marah. Apa benda ni? Orang kita minta maaf. Oi, aku tak terima. Kamu ni apa perangai ni? Manusia apa ni? Soal mahkamah lah. Soal keputusan lembaga pengampunan ya Taman Agong lah. Tapi saya sebagai orang yang punya amanah harus jawab dengan penuh tanggungjawab. Orang buat kenyataan baik, kita sambut dengan baik. Itu dia contoh pimpinan yang baik. Ya. Ini semua ni bebal tak tentu arah. Nak marah. Wah, ada yang pemimpin-pemimpin yang sakau berbilion ringgit.
Bila nak serang satu orang. Sudah tahu pandangan saya tentang 1MDB. Tetapi tak adil nak serang satu orang. Yang serang tu kadang-kadang harta yang dia sakau terlebih daripada itu. Sebab tu saya ingatkan. Sekarang bila saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya. Ada orang kata, oh, anda pilih. Tak ada, saya tak pilih. Saya kata, selamatkan negara ini. Suruh tanya custom, LHDN, polis, SPRM, APMM, semua badan penguatkuasa. Arahan PM menyeluruh. Ini dia pimpinan, saya kata, dalam TPM, menteri, seluruh jemaah menteri, keputusan sebulat suara. Ambil tindakan tegas terhadap sesiapa saja yang menyakau wang negara. Kita teruskan. Oh, dia kata, apa tak ada menteri kena? Mana menteri tahu peraturan sekarang? Dia tak ada perundingan untuk dapat kontrak, mesti tender. Dia tahu bahawa kalau ada pelanggaran, SPRM boleh masuk. Ada kes-kes di mana menteri tidak tahu, ada pegawai terlibat. Pegawai itu disingkirkan. Ada kes itu kalau katalah menteri tak terlibat pegawai, pegawai ambil tindakan. Saya tidak pernah campur tangan dalam hal itu. Mengapa? Kerana pelaksanaan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi sudah kena ingat. Saya lihat kadang-kadang kita ni malap sikit. Nak tunggu pemimpin jawab. Pemimpin ini di semua peringkat. Ketua ranting pun pemimpin. Ketua cabang pun pemimpin. Ketua Nurgi lagi lah pemimpin. Kalau ambil. Biar kerja kuat sampai kurus. Mana semua kita akan bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita bertanggungjawab, tak ada pilihan. Sudah. Dan bukan maksud saya nak pertahankan semua, tapi sudah lihat bawahnya rakan-rakan kita kerja kuat. Saya pergi ke Maha umpamanya. Saya lihat Mat Sabu. Oh, kata Mat Sabu ni tak tahu, dia ini hanya politik jalanan. Tetapi sudah tahu sebelum Maha tu dia nak pastikan program itu lancar dan manfaat kepada petani dan nelayan peternak seluruh negara. Dia tidur di kawasan Maha sebelum saya datang untuk perasmian. Itu tunjuk komitmen dan dedikasi seorang menteri kepada rakyatnya. Inilah yang kita harus gilap di kalangan kita. Banyak keputusan-keputusan yang dibuat. Dan kalau kita tak jelaskan, akan mengundang masalah. Penyasaran subsidi. Saya katakan kita warisi hutang yang banyak. Oh, bila kita sebut hutang, dia marah. Yang hutang kamu yang kena bayar kita. Kemudian saya bagi tahu, kita tidak akan tambah hutang. Ketua Pembangkang jawab, hutang bertambah. Padahal dalam ucapan belanjawan saya jelaskan, hutang masa kamu 100 bilion ringgit, hutang kita dah turun jadi 80 bilion dan akan menurun macam tu. Kalau kita tak jawab, di kalangan yang kurang mengikuti akan terpukau. Sudah tahu sistem dia. Dia ada hutang yang harus dibayar. Tiap-tiap tahun kita kena bayar hutang. Faedah bunga hutang itu dijadikan isu. Yang lebih kontroversi adalah penyasaran subsidi. Orang kata, Anwar kata, hari ini menang, esok turun minyak. Kita dah berpuluh kali sebut. Pertama, ucapan itu dibuat ketika keadilan, DAP dan PAS bersama. Ya, dalam Pakatan Harapan, dalam Pakatan Rakyat masa itu. Dan masa itu
Minyak di Saudi 50 sen. Minyak di Malaysia RM1.50. Sekarang minyak di Saudi RM2.90, RM2.65. Di Malaysia RM2.05. Ini pakai otak sikit putusan tahun 2008 atau 2004 dengan 2024. Ya. Itu kenyataannya. Boleh turun, negeri bankrupt. Kerana tidak diurus dengan baik dan banyak bocor dan tiris. Dan terus menerus kalau tidak dipantau. Sebab itu kita harus teruskan dengan penyelesaian subsidi. Tapi kita selamatkan 85%. Ni yang ada dalam Dewan semua tak ada terkesan. Tak terkesan kerana T15. Ada orang kata dah marah T15 mana boleh hidup, gaji RM12,000. Siapa kata RM12,000? Belum diputuskan. Kita nak tengok apakah T15 itu mampu bayar. Kalau tak mampu jadi T10. Ataupun kita tingkatkan T15 itu menjadi pendapatannya lebih tinggi daripada yang RM12,000 sekarang. Belum lagi putus. Sepatutnya memang dia cadang. Kita tidak setuju T15 itu RM12,000, mungkin perlu naik RM15 atau RM18,000. Tidak, dia pertahankan T15. T15 itu ada yang pendapatan dia 1 juta sebulan. Ada yang 100,000 sebulan. Takkan nak bertahan. Kalau pendapatan dia rendah, kita bawa dan kita bagi pertimbangan. Tidak mahu bebankan rakyat. Tapi yang pentingnya saudara ingat, kita mewakili 85%. Yang tak terkesan daripada naik ni. Dan mengapa tak T20? Kerana kita kata T20 mungkin terlalu rendah. Naik jadi T15. Dan kita dah umum bahawa kita masih nak mencerakin cara lebih teliti. Nah, ini guna istilah cerakin pun jadi masalah juga. Dia marah. Ketimbang tak pernah dengar. Dia mengaji sekolah mana? Saya ingat dia mengaji di sekolah ada petani. Nah, ini masalah. Tak tahu debate. Debate akhirnya ketimbang ni. Itulah. Takkan nak suruh Perdana Menteri bangun, nak jelaskan sebenarnya perkataan macam dulu. Mana ada maha? Maha ni hanya maha suci Allah. Tidak ada. Oh, berdatan atau bunyi semangat. Saya kata di mahasiswa. Hikayat Maru Mahawangsa, Maharaja dan terus diam. Ini kadang-kadang dia lontar belum berfikir. Cerca belum berfikir. Fitnah tanpa fikir. Hina tanpa fikir. Tapi bersandarkan Quran dan hadis. Apakah Quran dan hadis itu boleh diberikan ruang mengesahkan kebatilan? Tidak mungkin. Jadi saudara ingat, jentera mesti diperkuat. Semalam kita mesyuarat Biro Politik dan Majlis Pimpinan. Kita bincang hala 7 parti. Tentunya putusan kita untuk menyatakan hubungan kita dengan UMNO BN kalau di Semenanjung harus diteruskan dan harus lebih akrab lagi. Yang kedua, urusan dalaman parti. Masa parti ini harus melihat keperluan membina generasi. Di kalangan angkatan muda, wanita, mesti beri ruang kepada lebih anak yang lebih muda. Cabang-cabang juga begitu. Jadi kita harus melihat kemungkinan menyegerakan pemilihan parti, tetapi tidak dengan cara yang dahulu, yang hiruk pikuk kacau bilau. Kena ikut peraturan yang lebih teliti. Dan ini sedang kita kaji, cuma keputusan kita harus disegerakan pemilihan. Saya tidak setuju untuk menangguhkan kerana pilihan raya masih lambat lagi. Jadi lebih baik kita urus parti supaya parti itu memberi ruang kepada tenaga baru yang boleh berganding dengan tenaga yang lama yang lebih senior. Boleh setuju begitu? Kau tanya
Tanyakan ketua cabang, dia tak payahlah sebab dia akan kekal. Mana bisa, Pak? Kerana bila ada pemilihan, presiden pun boleh dicabar. Ya. Sedih sikit bunyinya. Ya, tapi itulah namanya musyawarah. Bagi ruang kepada anggota memberikan pandangan mereka. Itu akan dihurai nanti oleh Setiausaha Agung baru, Fauziah, dalam perjumpaan-perjumpaan dengan William Leong yang menjadi pengurusi kuasa yang akan bincang kepada dengan saudara. Ya. Saya terima kasihlah Baru Amri. Nampak lepas ambil alih pada Likang. Terima kasih Likang kerana dapat bertahan sebentar. Dan Khairul Amri pun nampak dia lebih segar. Kerana parti ini dia kena hidup dengan menjelajah. Ya. Sebab itu tadi saya terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana saya pergi ke kampung ke pedalaman sikit tadi. Dia pilih jalan yang teruk. Kalau Perdana Menteri pergi jalan elok, bangunan semua dicat, itu wayang. Dan negeri ni yang jadi rosak ni sebab banyak sangat wayang. Jadi sebab itu hari ini dia hantar, dia bagi jalan yang kedua-kedua, jadi pinggang saya pun balik ni kena urut. Nak suruh Azizah urut, dia tak boleh sihat. Apa nama tadi? Ulu Kongso. Saya pergi tadi di Padang Rengeh, Ulu Kongso. Memang ulu sungguh. Jalan masuk pun memang teruk. Memang saya ingat jalan tu elok, tapi Menteri Besar suruh korek-korek sikit biar Perdana Menteri tahu teruk. Supaya tambah peruntukan. Jadi saya pun bagi peruntukan 1.7 juta tadi untuk jalan tu. Tapi ini kenyataannya. Kenyataannya. Sebab itu saya dah setuju, saya beritahu pejabat saya, mana-mana lawatan, ini kalau contoh terbaik masa zaman Tun Razak. Marhum Tun Razak ini adalah seorang pemimpin Malaysia, Melayu dan Malaysia yang paling prihatin tentang masalah masyarakat desa. Lembunya, ayamnya, ikannya. Jadi saya rasa sekali walaupun keadaan berubah. Kita ada sekarang high-tech, kita ada Kulim high-tech, kita ada Kigib, kita ada Proton City, kita ada Lumut, kita ada digital, kita ada AI, Nvidia. Jadi memang keadaannya berbeza. Saya setuju. Tetapi masih perlu jejak di bumi nyata. Dan bumi nyata itu berarti ada kelompok-kelompok yang terpinggir. Dan mungkin dalam kunjungan akan datang, saya akan ke kawasan perkampungan orang asli pula. Jadi ini baru kita dapat jejak. Bukanlah kita tidak tahu, saya pun daripada kampung. Daripada Sungai Bakap, daripada Chok Tok Kun. Ya. Tetapi perlu kita sekali terjah ke bawah, menyantuni rakyat dan melihat sendiri. Ya. 1 juta, 1.7 juta itu sangat kecil. Ya. Banding dengan puluhan bilion. 90 bilion pembangunan, campur dengan 30 bilion, 120, 140 bilion yang kerajaan dengan Gelik buat 1 tahun. Jadi 1 juta kan kecil. Tapi 1.7 juta yang kecil itu untuk Ulu Kongso itu sangat besar artinya kepada rakyat di situ. Untuk pertanian mereka, untuk sebagainya. Dan sebab itu saya perkenalkan satu dasar yang baru, sejati madani. Tiap kampung di Malaysia, tiap estate, tiap bandar kecil, tiap kawasan pendalaman diberi minimal 50,000, maksimal 100,000. Setiap kampung sudah bayangkan untuk tentukan sendiri apa projek mereka nak adakan. Tadi ada yang buat ikan dalam sangkar. Ada yang buat, ada yang beli di Tanjung Malim, Likang. Drone. Jadi saya pergi kita lihat apa dia. Ni kita bagi duit dia beli drone. Rupanya orang kampung ni, dia mesyuarat sama dia, guna drone untuk kebun, untuk baja dan untuk benih. Dan bila waktu dia tak guna, dia sewa ke tempat lain.
perniagaan itu baik. Dari modal sejati madani yang kita perkenalkan. Ini sebab saya katakan perlu kita ambil tindakan yang serius mengendalikan. Saudara, parti mesti kuat. Ahli mesti lebih ramai dan dilatih. Tiap ahli baru yang masuk mesti masuk Akademi Keadilan. Latih, faham erti perjuangan, faham perlembagaan negara, faham hidup ini teras Melayunya dan hubungan antara kaum Cina, India, Sarawak, Sabah dengan kuat. Faham bahawa untuk selamatkan negara kita ini tolak penyelewengan. Faham untuk menyelamatkan negara ini tolak faham perkauman sempit dan faham kolot agama yang mentunggang agama untuk kepentingan diri mereka. Ini harus kita lakukan. Dan tiap cabang mesti ada ranting-rantingnya. Segerakan. Dan kita bagi tempoh sehingga akhir November untuk ahli-ahli baru. Jadi saya nak lihat kerana convention saya datang, Khairul, dalam tempoh sebulan saya nak tengok setiap cabang dengan rekod keanggotaan bertambah. Kalau tidak, pertama yang nak kena pengusi, lepas tu ketua-ketua cabang akan dipanggil. Dan AMK dan wanita. Benda nak minta cakap tadi depan MB, kita kena pertimbangkan kerusi. Iyalah, kerusi betul kita nak. Ahli berapa orang? Jentera bagaimana? Kekuatan bagaimana? Saya jamin saudara, kalau kekuatan kita betul-betul ampuh, saya jamin kita boleh runding dengan tegas dengan Menteri Besar untuk pilihan raya akan datang. Tapi persiapan mesti dilakukan dengan awal. Kalau tidak, kita buat tuntutan yang tidak adil. Ini pengalaman kita terutama dengan DAP dan Amanah, mereka tahu bahawa kita selesai dengan baik. Dan bukan baru, sejak awal. Jadi dari segi itu kita kena faham rundingan mesti dengan cara hormat menghormati. Ya. Jadi ketua-ketua parti negeri ini, ya, Khairul, Mujahid, Komeng, tahu keperluan kita untuk wujudkan kerjasama dan bina. Saudara, masa depan negara kita ini terletak pada parti dan pimpinan yang punya wawasan masa depan, yang mewakili sentimen semua rakyat negara kita. Ini satu cabaran yang besar yang patut kita tanggung. Saudara, saya terkesan, memang hebat. Perak ni nampak semangat dan bangkit dengan hebat. Perak pernah menjadi di antara parti yang kawasan yang terutama di parlimen yang agak gagah. Tanggungjawab saya kembalikan semangat itu, jangan pudar. Dan ini sekali lagi bukan dengan slogan dan laungan, ini dengan pelaksanaan kata-kata. Terima kasih Khairul, terima kasih seluruh jawatankuasa penganjur dan rakan-rakan termasuk Azman yang bantu daripada KL. Terima kasih kepada MB dan seluruh jentera. UMNO datang agak full force ni, saya pun gurun juga tengok. Dengan MCA, MIC, terima kasih. Dan ahli berhormat di DAP ramai, terima kasih banyak. So, Howard mana nampak tadi? Dia tak nampak tadi, tak sebut dia. Jadi sekali lagi, dan yang penting sekali, terima kasih kepada saudara dari selerata kampung dari Perak ini. Terima kasih dan saya salute. Terima kasih. Lawan tetap membujur lalu melintang. Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, itu dia mesej yang begitu padu mantap ya daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu ucapan yang begitu berapi. Apatah lagi kehadiran hari ini sahabat semua daripada seluruh ya parti komponen, wakil-wakil pimpinan-pimpinan menteri besar Barisan Nasional, MCA, MIC, Pakatan Amanah, DAP dan juga daripada Bebas sahabat semua. Inilah
ya, yang kita boleh nampak bagaimana hebatnya ikatan hubungan di antara kerajaan perpaduan. Namun, walaupun ada sebilangan ahli-ahli parlimen, pimpinan-pimpinan yang sengaja menyerang parti komponen ini, tapi kita anggap itu sebagai langau lah sahabat semua. Apapun, terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.